Hello, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua yang sedang tonton video ini. Okey, hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua satu pengalaman hidup saya. 3 tahun lepas saya berkesempatan untuk saya handle satu lecture untuk international student. Waktu itu memang ramai student foreigner lah, daripada Uzbekistan, lepas kita ada daripada Russia, lepas tu kita ada daripada Afrika, banyak majoriti pada waktu itu memang ramai student daripada Afrika lah, daripada Nigeria pun ada semua kan. Dan waktu itu kita bawa satu topik tentang perbezaan. Tentang perbezaan. Jadi waktu itu kita minta lah, semua student semua bagi contoh. What is the differences that you see in this world? Apakah perbezaan yang dia nampak dalam dunia ni? Lepas tu ada yang kata macam-macam lah. Ada kata siang lawan dia malam. Ada kata lelaki beza dia, perbezaan dalam perempuan. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada bumi lawan di langit dan juga sebagainya lah. Lepas tu pula ada yang petik kat sini, kejayaan lawan dia apa. Jadi majoriti dalam kelas itu ramai yang cakap kegagalan. Jadi saya ambil point itu, saya tuliskan kat dalam papan putih. Saya katakan sukses dia punya lawan dia adalah failure, kegagalan lah. Tiba-tiba ada seorang student ni, dia angkat tangan, dia tiba-tiba dia bangun, badan besar macam cerita Black Panther tu, Black Panther, sebab saya rasa dia daripada Afrika ataupun daripada Nigeria, saya tak ingat masa tu. Dia tiba angkat tangan, sir, dia tiba cakap macam itulah. Selalu kalau macam Nigeria dia akan suara garau-garau gitu kan. Dia akan cakap, sir, actually failure is not the opposite for success, macam itu. Dia katakan sebenarnya kegagalan ni bukan lawan dia bukanlah menjadi kata yang tepat, word yang tepat kepada kejayaan. Maksudnya dekat sini orang kata, kita sendiri semua tahulah, gagal. Orang sendiri bila cakap pasal kegagalan ni, orang akan rasa macam orang akan menjadi penanda aras kepada orang tak berjaya lah kan. Kan semudah itu kan. Tapi dia come up dengan satu perspektif yang berbeza. Dia kata kat sini actually the definition ataupun benda yang dia lihat, benda yang dia lihat daripada orang sebut sebagai kegagalan tu, dia tak nak sebut. Sebelum boleh dia tak nak sebut. Dia zip mouth dia kata dia tak nak sebut perkataan, dia just tunjuk je tu kan. Dia mula-mula dia sebut je perkataan failure tu, dia sebut je, tapi dia kata I cannot speak this word. Dia kata benda ni tak ada dalam kamus dia. Dia katakan itulah, tak ada dalam kamus dia. Dia katakan sebenarnya opposite kepada kejayaan itu adalah belajar. Belajar. Dia kata proses, sebenarnya kegagalan tu, wording yang tepat untuk diletak adalah adalah belajar, proses belajar. So, kata daripada learning process itulah, sebenarnya kalau kita terima benda tu adalah sebagai kita punya, kita dah daftarkan dalam kita punya minda, kita dah set dalam minda kita gagal. Jadi sampai bila-bilalah kita akan pasakkan dalam kepala otak kita katakan kita ni gagal kan. Tapi dia come out dengan, dikatakan kat sini, setiap perkara yang berlaku dalam life dia yang orang nampak itu sebagai kegagalan, sebenarnya tak. Dia nampak itu sebagai proses untuk dia belajar macam mana untuk dia baiki, untuk dia tengok kepada mencari alternatif ataupun mencari cara untuk dia susun strategi untuk diperbaiki dia punya kesilapan ataupun perkara-perkara yang mungkin dia menyebabkan kita nampak dia gagal pada waktu itu. Jadi pada waktu itu memang dalam kelas memang riuh rendah, sebab dia seorang student yang memang lantang bercakap kan, dan dia menyatakan pendapat yang berbeza dalam kelas kan. Dia cakap yang lain semua yang tiba-tiba biasalah kan kecoh kan dalam kelas kan. Kata this is a very simple thing kan. Dia kata yang kawan-kawan lain lah semua kata benda ni simple lah kan. Apalah cakap macam tu kan. Kejayaan
lawan dia kegagalan lah kan. Dan dia kata tak, dia pergi ke depan, dia siap padam saya punya tulisan tu dekat atas papan putih tu, dia padam. Dia katakan tak, okey, kegagalan tu tidak boleh disebut, dia kata kan. Disebut juga dia ke depan tu cakap failure cannot be mentioned, you should change the word, dia kata kan, change the way we think about how we see the failure itself. Dekat situ kita akan nampak proses tu. Kita akan katakan kat sini sebenarnya kegagalan itu bukanlah perkara yang kita tahu gagal sebenarnya. Dia adalah proses belajar. Okey, jadi dekat saya ada lihat dari segi satu buku ni saya tulis kat sini. Dalam satu buku ni, tajuk buku dia ni anda boleh cari. Tajuk dia Celebrating Failure. The Power of Taking Risks, Making Mistakes and Thinking Big. Daripada tulisan Ralph Hart. Nanti anda boleh carilah Celebrating Failure, The Power of Taking Risks, Making Mistake and Thinking Big. Okay, dia katakan kat dalam buku ni kegagalan itu ataupun cabaran yang datang dalam hidup ni adalah sebenarnya sebagai proses, sebenarnya adalah guru, okey, guru yang sedang memberikan proses pembelajaran kepada kita. Okey, kegagalan bukan benda yang buruk, okey, tetapi cara bagaimana untuk kita bertindak balas terhadap kita punya cabaran yang sedang kita tempuh pada waktu itu. Mungkin pada waktu itu orang cemuh kita, mungkin pada waktu itu orang katakan benda mudah macam ni pun boleh silap kan, benda macam ini pun asyik buat silap je kan. Jadi orang ada yang setengah tu bahkan pada waktu saya pun biasa pun dengar benda-benda orang dok kata kat kita ni asyik gagal, asyik tak buat benda betul kan, tak betul mengikut kefahaman mereka semua, dan kita akan nampak, kita akan rasa macam aku gagal lah kan. Jadi dekat situ point dia, bila dalam buku ini yang bestnya adalah dia katakan kegagalan tu adalah perkara yang sebenarnya untuk kita raikan. Biasanya kegagalan ni kita nak hindarkan kan, sebab rata-ratanya orang melihat kepada masalah. Dalam kegagalan tu orang akan cari mana masalah dia kan. Orang akan terus fokus kepada masalah dan terus nak perbaiki masalah tu. Dan kita akan biasanya bila secara lahiriahnya, lahiriah dia, maksudnya daripada secara kelazimannya, secara lazimnya bila kita menghadapi masalah ni, bila kita hadapi masalah, kita akan kita akan fokus terus kepada masalah tu. Kita akan menghabiskan, kalau ikut research, kita akan habiskan secara average person ni, maksudnya orang yang biasa menghadapi masalah ni akan menghabiskan 90% daripada tenaganya tu untuk memfikirkan tentang masalah tu. Dia tak ada solusi pun lagi, dia hanya fikirkan masalah itu ini apa efek, apa punca, dia akan cari. Memang benda tu memang kita akan kena cari. Bahkan kalau macam kita diagnose kan, kalau macam doktor diagnose pada satu simptom pun, dia akan cari mana dia punya roots dia kan, roots of problem dia, ataupun cari punca pada masalah tu kan. Memang itu tidak dinafikan, itu memang benda yang memang kita kena buat. Tetapi dalam buku ini yang interesting dia adalah kita melihat tentang permasalahan yang kita sedang hadapi. Kegagalan yang dikatakan orang nampak kita gagal dan kita rasa kita gagal pada itu adalah sebenarnya satu proses yang sedang mengajar kita, dan kita kena raikan benda tu dulu. Kita kena raikan. Dan dalam ini dia sharekan, saya ambil poin-poin ini, dia ada sharekan 6 poin. 6 poin apabila kita sedang menghadapi kegagalan tu, apa yang kita kena buat. Dan saya rasa poin-poin dia memang sangat-sangat interesting lah untuk saya kongsikan pada hari ini. Iaitu yang pertama sekali, ya, dikatakan get excited. Memang berbeza kan. Jadi orang yang excited dapat masalah tu, memang masalah tu sedang sedang boleh katakan memang memberi kesan kepada emosi dan juga kita punya diri kita secara langsungnya. Tetapi kita kena latih minda kita tu untuk peringkat permulaan tu kita terima dengan cara kita bersyukur terlebih dahulu kerana
ataupun kita rasa excited, okay, bersyukur dalam keadaan kita okay, terbalik ayat dia, excited dalam keadaan kita bersyukur, okay, bersyukur dengan kata kat sini memang permasalahan ni adalah sebagai satu asbab untuk kita belajar, okay. Dan dikatakan kat sini sebenarnya bila kita ada emosi untuk kita excited, sebenarnya kita akan nampak banyak angle yang mungkin waktu itu sedang tertutup. Okay, dan dikatakan kat sini is an opportunity for you to learn and grow. Masa itulah yang kita akan nampak. Kita akan nampak sisi yang berbeza. Kita akan nampak rupanya banyak lagi benda yang kita boleh belajar dan kita akan berkembang pada waktu itu. Dan itu yang benda yang best lah dalam poin yang pertama tu, okay. Dan kalau kita terus fokuskan kepada kita rasa macam kita down, benda tu akan membekukan diri kita ataupun freezekan diri kita untuk terus tak buat apa-apa. So benda tu kita akan jam loss. Memang benda tu akan secara langsungnya memang akan beri kesan kepada kita, tetapi untuk peringkat awal ni biasakan untuk walaupun kita hadapi sedikit kegagalan ni, sekecil kegagalan tu kita latih untuk kita get excited untuk kita belajar. Itu poin yang pertama. Yang kedua, barulah kita tanya kenapa kita rasa kita gagal. Okey, dekat situ kita akan tuliskan dalam kertas, listkan kenapa sebenarnya, apa benda yang kita rasa missing part, okey, benda yang missing part yang kita rasa kita gagal. Dan dekat situ bila kita dah senaraikan seberapa banyak kegagalan, bukan seberapa banyak kegagalan, perkara yang membawa kepada kegagalan tersebut, kita akan nampak sebenarnya banyak tanggungjawab yang kita kena pikul untuk kita perbetulkan semula hal tersebut. Okey, jadi kat sini sebenarnya kita bertanya pada diri kita tu adalah sebenarnya bukan kita nak mencari kita punya kesalahan, tetapi kita nak mencari apa benda yang kita boleh ambil tanggungjawab semula untuk kita perbetulkan hal tersebut. Jadi benda tu akan jadi lebih cantik untuk kita lebih belajar memperbetulkan masalah tersebut. Okey, itu best lah. Part yang kedua ni pun best. Dekat situ dia akan membawa kepada satu keadaan yang mana kita rasakan yang kita tak ada ruang untuk kita berfikir hal negatif. Kita akan cari, okey, rupanya ini adalah benda tanggungjawab yang kita kena perbetulkan, yang kita kena susun balik, dan kita kena cari kaedah untuk diselesaikan. Yang kedua, kita lakukan hal tu. Okey, baru yang ketiga, baru kita bertanya ataupun kita minta bantuan. Okay, bantuan ini orang akan terus nampak bantuan untuk orang luar kan. Tak, sebenarnya kita kena nampak diri kita ni sebagai satu orang yang kita sendiri nak bantu. Kita nampak macam tu. Kita cari dulu cara, mungkin kita akan keluar daripada kotak kita dulu, daripada pemikiran kita ni. Kita tengok diri kita tu kat cermin. Kita tengok kan, apa benda yang aku boleh bantu dia ni. Duduk dalam keadaan macam tu, tengok balik, renung balik diri sendiri, dan tengok apa yang kita boleh bantu dengan Ham ni, apa yang kita kena bantu hari ni. Contohnya macam tu. Anda duduk dalam posisi anda sedang menganalisis diri anda sendiri. Itu part pertama lah. Tanya ataupun minta kepada bantuan. Dari kat situ kita akan akan fokuskan pada bantuan. Dan kalau kita nampak kita tak boleh nak selesaikan perkara tersebut, barulah kita minta bantuan pada yang ahli dalam hal tersebut. Contohnya kalau macam kita ada masalah kewangan, mungkin kita akan terus rujuk kepada mungkin financial advisor ke kan, ataupun mereka yang pakar, yang mungkin kalau waktu itu kita ada masalah dari segi motivasi rendah dan juga sebagainya kan, kita pun mencari kaedah, kita cari orang-orang yang sentiasa high energy, sentiasa happy, macam mana sebenarnya dia selesaikan masalah tersebut. Jadi kita hidup ni memang kita hidup dalam keadaan kita ni ada circle, ada masyarakat. Kita hidup bukan untuk seorang-seorang saja. Jadi kat sini memang meminta bantuan tak salah, tapi kena dalam dalam kaedah yang tepat lah, dan perlu ada tata susila dia lah, macam tu. Yang ketiga dan yang keempat adalah change your approach and adapt. Cara macam mana kita approach kepada masalah tersebut, kita cari
cara yang berbeza pula. Mungkin kita tengok kita tak selesaikan masalah ni guna cara A ni, kemudian kita carilah pula cara B. Kalau nak tahu macam nak cari tu, kita mungkin boleh refer kepada buku ke, kita boleh refer pada Google, internet ke, semua macam-macam cara ada sekarang. Semuanya maklumat di hujung kuku saja kan. Jadi kita boleh cari cara, dan daripada situlah kita akan dapat sebenarnya banyak idea yang kita boleh buat. Okey, dan benda itu walaupun sungguh pun macam kita tak nampak lagi cara macam mana kita nak selesaikan pun, tapi setidak-tidaknya kita ada usaha untuk kita buat, dan kita akan improvekan kita punya decision making kita kan, the way kita mengambil keputusan untuk terhadap sesuatu proses yang sedang kita buat tu, biar akhirnya kita akan dapat satu jawapan yang this is the right solution untuk kita. Yang kelima iaitu proses untuk kita tingkatkan balik kekuatan yang ada pada diri kita. Build strength from your failure. Bina kekuatan daripada kegagalan kita tu. Jadi dekat dalam ini sebenarnya kekuatan itu memang apa juga yang datang daripada eksternal itu sebenarnya, ataupun daripada luar itu sebenarnya 10% saja yang akan membantu untuk kita kuatkan diri kita. 90% adalah dari dalaman. Jadi dekat situ anda kena bina kekuatan. Bina kekuatan ini kalau anda tak jumpa punca ataupun cari, anda kena buat satu rutin baru dalam hidup. Benda ini yang memang saya pun discover pun dalam baru berapa tahun lepas saya discover kan. Buat rutin baru, maksudnya kat sini kita kalau macam selama ini kita tengok balik kita punya hidup kita dalam satu hari ni, mungkin pada waktu itu kita dah terbiasa bangun pukul sekian, mungkin pukul 6, kita awalkanlah 1 jam. Kita maksudnya kita kita tambah baik. Dia tak perlu nak mendadak tambah baik. Contohnya kita awalkan 1 jam ataupun awalkan 30 minit pun dah cukup baik dah. At least ada improvement. Dekat situ kita ubah rutin-rutin kita yang kecil ini, benda itu akan membawa kepada sebesar-besarnya perubahan, dan dekat situ akan datang kekuatan untuk kita menghadapi kegagalan tersebut. Dengan situ kita akan dapat lahirlah kita punya diri ataupun karakter ataupun personality kita yang baru, yang mana benda itu akan membantu kita untuk kita terus dapat kekuatan yang baru, dapat diri yang baru, maksudnya dapat sesuatu yang baru yang kita boleh jadikan sebagai kekuatan untuk kita terus menghadapi apa sahaja cabaran ataupun dugaan yang akan datang. Dan yang keenam, yang terakhir sekali, sentiasa ada keyakinan yang mendalam terhadap yang menjadikan kita. Yang itu benda yang paling mutlak, yang paling tinggi yang kita kena ada dalam diri kita sewaktu kita sedang menghadapi apa sahaja sebarang situasi. Dan dekat situ kita akan rasakkan diri kita, dan kita akan kuatkan hubungan kita dengan yang Maha Menciptakan kita lah, iaitu kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hal-hal yang penting, dan kita sentiasa kena melihat daripada sudut yang berbeza. Kita akan sentiasa katakan kat sini, setiap perkara yang terjadi itu pasti ada hikmah dia, pasti ada reason yang kita nak belajar. Memang benda ini nampak seperti mudah kita lafazkan, tetapi dalam waktu momen kita sedang menghadapi kegagalan dalam kehidupan tu, benda tu dia akan terlupa sejenak kan, macam kita tak tersedar benda tu ada. Jadi sebab itulah kita kena perbanyakkan hal-hal dalam kita mendekatkan diri kita dengan yang menciptakan kita lah. Itu yang memang untuk semua perkara memang kita kena ada perkara tersebut. Hal yang kita rasakan kita fail, ataupun yang kita gagal itu sebenarnya bukanlah kegagalan yang kekal. Tiada apa pun yang kekal di atas muka bumi ini, melainkan yang Maha menjadikan segala-galanya lah. Hanya Dia saja yang kekal atas segala perkara. Jadi dekat sini yang saya nak katakan kat sini, kegagalan itu memang tidak kekal. Jadi anda boleh ubah sebenarnya, dan ikut saya refer balik pada apa yang ex-student saya pernah katakan tu. Dia tak letakkan perkataan gagal tu dalam kamus hidup dia.
dan dia letakkan dia nampak kegagalan itu sebenarnya sebagai proses untuk dia belajar. Dia buang perkataan gagal tu, dia hilangkan perkataan gagal itu, dan dia hanya katakan setiap perkara yang dia rasa dan ataupun orang rasa dia gagal sebenarnya adalah proses untuk dia belajar. Okay, so dekat situ itu saja perkara yang kita boleh belajar, yang saya pun belajar banyak perkara daripada situasi ataupun peristiwa itu. Dan bila saya flashback balik, betul, banyak sebenarnya benda-benda yang mungkin selama ni kita sedar, tapi kita tahu tapi kita tak sedar secara secara jelasnya lah. Okay, jadi itu sebuah sedikit yang saya nak sharekan kepada anda semua, dan saya harapkan perkongsian saya ni pun memberi manfaat kepada anda semua. Tak memberi manfaat pada anda pun memberi manfaat untuk saya, sebab saya sendiri pun sentiasa nakkan belajar tentang banyaknya ilmu-ilmu atau pengetahuan baru di dalam kehidupan kita inilah. Okay, rasanya itu saja daripada saya. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum, dan kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih semua. Take care.